dokumen palsu, harimau palsu, kemenangan palsu. Kemana akhirnya bola sepak kita? Semuanya dalam podcast Zaid Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam podcast Zaid Ibrahim. Sebelum kita pergi kepada tajuk yang menarik hari ini, kita ada tajuk yang menarik tu ya. Kita hari ini tajuk palsu tu, palsu. Kita biasa dengar janji palsu, cinta palsu, tapi kita kira ini palsu yang lain. Tapi cinta palsu lah yang paling menyedihkan. Tapi sekarang pun banyak yang palsu, yang lain lagi sedih kita ni. Ya, sekarang ni bola palsu. Bola palsu, dokumen palsu. Jadi tim kita ni tim palsu. Jadi kita nak bercakap pasal kemelut yang berlaku dalam FAM. Berikutan FIFA semalam telah mendedahkan bahawa pemain warisan yang kita senaraikan sebelum ini didapati maklumat dokumen yang kita hantar kepada FIFA mengesahkan bahawa datuk nenek mereka itu kelahiran Malaysia sebenarnya palsu. Mereka sebenarnya datuk nenek itu bukan dilahirkan di Melaka ke di mana, di Sarawak, di Penang, tapi dilahirkan di Argentina, Spanyol, Brazil dan apa lagi lah. Jadi sebelum kita nak pergi ke terlanjut, saya mohon kepada penonton podcast ini supaya like dan subscribe podcast ini. Tok, berkenaan dengan kemelut FAM ni tu, Datuk sebagai pernah jadi duduk dalam FAM sebelum ni ya. Macam mana Datuk melihat apa yang berlaku kepada FAM ni? Sebab ramai melihat ini satu benda yang memalukan kepada negara dan kepada semua orang lah. Ini apa yang berlaku dalam bola sepak kita ni bukan silap FAM. FAM tu hanya budak suruh, budak yang disuruh. Apa yang salah pada saya ialah orang-orang yang tinggi daripada FAM. Orang tinggi daripada FAM tu macam-macam lah. Boleh jadi menteri, boleh jadi istana, boleh jadi semualah. Tapi FAM, saya tahulah FAM. Saya dulu berapa tahun FAM. Saya lah orang mula-mula sekali menjadi tuan punya pasukan bola sepak swasta semi-pro Kelantan. Saya lah menjarahkan pada FAM cara kita nak majukan bola sepak begini-begini, dan saya juga penasihat undang-undang FAM masa tu. Tapi FAM masa tu orang-orang pada yang saya ingat lah setiausaha agungnya Paul Moni, Arwah Paul Moni dan Presiden FAM sendiri masa tu Tuanku Sultan Pahang, Sultan Ahmad Shah. Dia orang ni tak akan buat benda-benda ni pada hemat saya lah. Dia very strict. Tapi apa nak buat? Di Malaysia ni kuasa tu bukan ada pada badan itu. Misalnya parlimen, kuasa bukan ada pada parlimen. Orang atas lagi boleh jadi Perdana Menteri, boleh jadi speaker, boleh jadi waktu. Malaysia ni tak ada benda yang telus. Semua benda yang palsu. Dalam arti kata, you don't know what you are dealing with. You don't know. Mana boleh FAM pandai-pandai dia je membuat kepalsuan ini. Mana boleh? Dokumen tu bukan dia sendiri kan. Idea pun dia tak timbul ni. Idea nak tipu FIFA ni bukan dia punya idea. Bukan dia. Ya. Orang yang nak tipu FIFA ni orang yang merasa dia tu lebih kuat daripada FIFA. FAM ni satu affiliate FIFA. Dia kena pecat. Apa nak buat kan? Ini mujur dia tak kena pecat. Mujur denda je 1.8 juta. Denda pula, denda pemain. Denda pemain dengan FAM dengan denda tu dia boleh carilah duit di Malaysia, banyak duit kan. Tapi FAM pada saya idea nak tipu ni tak timbul daripada FAM. Tak mungkin. Jadi tapi itulah kita rakyat ni, kita tunggulah apa yang berlaku. Selepas ini saya rasa semua pun tak lepas tangan, orang katalah. It's not my fault. Kan? Semua akan lepas tangan. Yang rugi, yang malu ialah kita. Maruah kita, negara kita. Dan bola sepak, dah lah bola sepak kita tu tak ke mana.
Ya. Kalau bola kita tu macam Spanyol ke, macam Perancis ke, tak apalah. Brazil. Ini bola sepak pun nombor 150. Ya. Lepas tu tipu pula. Jadi pada saya ini satu episod yang tak sepatutnya hitam. berlaku lah. Tak sepatutnya berlaku. Yang tak sepatutnya berlaku. Tu adakah episod dia nak ambil pemain warisan lah kononnya datuk neneknya pernah lahir Malaysia ni. Kerana kita sebenarnya tak tahulah macam tak tahu idea siapa. Dia nak melihat Malaysia ni pasukan bola ni betul-betul bagus lah kononnya boleh pergi ke peringkat antarabangsa apa semua. Kita kalau boleh naklah nombor 1. Tapi janganlah tipu. Kan? Dia adalah peraturan FIFA yang membolehkan anak cucu dia bermain untuk pasukan ini. Kalau betul lah. Dia ada pasukan dia. Tapi yang pelik yang 7-8 orang kita kebukakan nama mereka. Nama mereka bukan nama Melayu. Nama pun tak tukar. Patut tukar nama lah. Dolah bin Ahmad ke. Kan? Atau bin Abdullah ke. Kan? Tukar siap-siap lah. Kalau nak tipu pun. Nama Hendrik lah apa benda lah. Nama pun satu hal. Jadi pasukan yang berlawan dengan kita. Dia pelik. Malaysia ni biasa ini nama. Mesti ada orang yang buat laporan kepada FIFA. Ya. Mestilah. Dan orang yang buat laporan kepada FIFA ni mestilah musuh kita. Bukan musuh lah, maksudnya yang bersaing dengan kita. Saya tak terkejut kalau pasukan-pasukan di ASEAN sendiri yang buat report ni. Kan? Maksudnya kalau Brazil dia tak peduli lah. Malaysia nak ada Hendrik. Dia ada 1000 Hendrik. Kan? Jadi ini ada. Kalau nak buatlah proses yang pelik sikit. Kan? Jadi saya pun tak tahu. Dia agama pemain-pemain ni semua saya rasa Katolik semua tu. Kalau tengok pada nama lah. Tengok pada nama tu. Jadi maknanya rekod dia ambil daripada mana? Yalah, Portugal memanglah. Portugal dan Holland pernah jajah kita. Tapi Argentina tak kalah sampai 500 tahun. Tapi Argentina Brazil tu pelik ke? Tak. Dan lagi satu deh, kalau nak tipu pun ambillah Yamal, Messi ke, kan? Balut sikit lah. Balut lah. Ronaldo, betul. Ronaldo, Messi kan. Tapi ambil yang kita tak kenal sangat. Jadi apa pengajaran ni dah? Dia ulas sikit. Apa pengajaran ni? Saya rasa pengajaran ni ialah kita kena jujur lah. Kita kena jujur, jangan menipu, jangan menipu lah. Pengajarannya begini dia. Salah satu, itu betul lah. Tapi pengajaran juga kalau kita nak berjaya dalam hidup ni, bola sepak ke, oleh politik ke, buat betul-betul lah. Kerja kuat lah. Kerja kuat. Dia macam negara kita tangan lain jugalah. Kita tangan lah. Ni kita nak macam Nescafe. Kita nak kopi, tapi kita nak kopi yang instant. Kopi instant ni boleh lah sekali-sekali, tapi selalunya kopi yang sedap ni, yang special brew ni, dia kena susah. Susah lah. Susah. Masa lama sikit apa semua kan. Jadi kita nak instant. Jadi ni pun kejayaan pun kita nak instant. Kita nak menonjol nombor 1 di Asia, nombor 1 di sana, nombor 1. Dia nak cari kejayaan yang cepat, yang instant ni susah. Mungkin kita tak perlu pelajari lah benda-benda macam ni. Tadi tu Datuk sebut pasal pengajaran. Saya tengok semalam saya ada bersembang dengan satu orang lah pasal bola ni, bersembang-sembang. Dia kata dia apa yang dia sebut tu menarik lah. Dia kata apa yang berlaku ni, dia kata menunjukkan, dia kata dalam hidup ni bukan saja kita, kalau kita hidup yang lurus perlu bijak, tapi kalau nak menipu pun perlu bijak. Kalau tak bijak menipu inilah jadi. Inilah jadi. Dia ramai juga orang menipu bijak ni ramai. Misalnya kita ada 7 juta pekerja asing ni. Saya percaya ini penipuan yang bijak. Kan? Yang leceh, yang pandai. Ada juga Malaysia ni. Tapi mungkin sebab itulah mereka buat benda-benda pelik ni, sebab mereka berjaya dalam sektor-sektor tertentu. Macam sektor-sektor pekerja-pekerja asing, pelabur-labur orang daripada negara luar yang datang cari makan sini. Kita ambil peluang. Kita
masukkan mereka, lepas tu kita lepas, lepas tu kita masuk, kita collect lagi, kita collect. Ya. Ada pandai juga kita ni. Ha? Tapi bila kita main bola sepak ni susah sikit lah, pasal orang nampak. Ha? Bila kita guna kuasa secara diam-diam ni, orang tak nampak. Jadi nak tipu pun kena pandai. Pandai lah. Betul. Lagi satu tu adakah sebenarnya benda ni dia mudah terdedah sebab kita ambil pemain warisan terlampau ramai, 7 orang. Ya. Kalau saya rasa kalau ambil 1-2 taklah nampak sangat kan. Yalah, tapi pasal kita tak boleh menang lah pula. Mereka yang merancang ni merasakan siapa akan tanya, siapa akan soal kami. Jadi bila kita ada sikap who is going to question me, itu yang jadinya. Inilah jadinya. Ya. Tapi kita dalam Malaysia ni kita ada dalam strata masyarakat kita satu kumpulan ini yang who are you to question me? Ini jadinya. Jadi penyakit ni terbawa-bawa lah. Sampai orang politik pun, orang bisnes pun. Who are you to question me? Budaya ini dah tebal. Jadi lepas ini saya harap pasukan-pasukan lain ada. Saya takut besok kita badminton besok pun bila dah habis dah yang pandai ni maka timbul pula lah. Nama-nama daripada Denmark, daripada China, nama China, nama China tak apa dia, pasal kita ramai China. Susah dia nak chat. China datang duduk sini, lepas tu balik kena China, macam-macam ada rekod. Ini daripada Brazil, Argentina. Baca badminton saya rasa nak tipu senang sikit. Pasal ramai China. Ping-pong kalau nak tipu boleh. China semua hebat ping-pong. Buat marilah 10 orang daripada Guangzhou daripada Shenzhen tukar je lah, apa. Dan bila kita buat masuk macam tu, orang tak nampak pasal kita ramai Cina. Daripada pelajaran pengajaran banyak pengajaran ni lah. Tok, kalau kita lihat semalam tu daripada FIFA punya penjelasan tu, dia mengatakan yang palsu tu ialah dokumen tu lah. Dokumen dihantar kepada FIFA tu maknanya palsu lah. Tapi kalau kita lihat juga dokumen tu sebenarnya disediakan oleh Jabatan Pendaftaran Negara. Tapi setakat ini Jabatan Pendaftaran Negara atau KDN ni belum bersuara lagi. Jadi perlu dia explain, tampil menjelaskan keadaan ni. Dia kalau negara lain, Menteri Dalam Negeri tu berhentilah ni. Kalau negara lain tapi Malaysia tak ada apa. Inilah hebatnya kita ni. Kita boleh palsukan apa yang kita nak. Tapi kadang-kadang kena tangkap lah. Itulah. Tentu je lah. Tapi letak jawatan tak ada lah. Letak tak ada. Bukan saja letak tak ada, nak mengaku salah pun tak ada. Tak ada. Dia diam je. Diam je. Lepas tu bagi turun diesel, harga minyak dunia turun. Besok kita turun lagi 5 sen. Orang lupa. Orang lupa lah. Turun 5 sen lagi. Macam tu lah. Dia tahu episod dokumen palsu ni sebenarnya perkara yang terkini lah. Benda-benda palsu yang berlaku di Malaysia ni. Sebelum ni kita biasa dengar janji palsu, peruntukan, janji nak bagi peruntukan kepada wakil pemangkang palsu, akhirnya wujudkan akta lompat parti, konon tak boleh lompat, akhirnya boleh lompat palsu juga. Kononnya tol, buat tol kononnya untuk mengurangkan kesesakan, tapi akhirnya jalan biasa sesak, jalan tol pun sesak. Jalan tol lebih sesak. Jadi yang saya nak pergi ke Kuala Lumpur pagi tadi, naiklah dash. Bukan main hebat, dash. Saya pun terus dash. Ya, akan dash lah, betul. Daripada nak queue, nak bayar tol tu, kita nak bayar tol ni, nak queue tu saya time 20 minit. Bayar tol saja. Nak bayar. Nak keluar daripada tu sampai ke tempat yang boleh lari sikit, sampai KL tadi sejam 40 minit. Highway tu. Daripada rumah saya tak jauh sangat dari KL ni, sejam 40 minit. Tapi janji tu macam-macam lah. Janji mudahkan perjalanan, konsesi ni sekejap saja, lepas ni kita akan habiskan. Tapi tol buat lagi. Tak lepas ni ada lagi satu tol ni, Shah Alam ke. Palsu lagi. Kita Malaysia ni buat janji palsu ni biasa. Sebab rakyatnya dia marah macam saya lah, marah sekejap. Hari ni marah lah.
Besok dapat 5 sen turun lagi 5 sen. Kurang lah. Kurang. Sokong Madani lagi lah. Banyak palsu ni. Dalam pengalaman Datuk palsu-palsu ni, apa palsu yang Datuk paling tak boleh lupa tu? Janji palsu ke, cinta palsu dulu masa muda, tak ada? Cinta palsu tak ada cerita lah dia. Malu saya pula kan. Saya malu lah, dah tua baru nak cerita. Saya malu Malaysia ni sebab kita negara Islam. Yang tu yang saya ni bukan alim ulama apa lah. Saya ni orang dah cap macam-macam lah Zahid Ibrahim ni. Tapi yang saya malu tu hipokrisi kita. Ya, hipokrisi. Hipokrisi tu apa orang Melayu cakap ni? Hipokrisi. Pura-pura lah, hipokrit lah. Kita ni bukan main lagi. Islam, nilai Islam, duduk Islam. Tapi kerja kita tipu. Itu menjadi satu perkara normal. Jadi normal. We normalize. Menormalisasikan penipuan. Jadi tak ada. Pada saya, yang tu yang saya sedih. Kalau kita di negara biasa macam Singapura misalnya, negara Jepun. Negara Jepun dia tak kata dia negara Buddha. Dia tak kata dia negara Shinto. Singapura pun tak kata dia negara Kristian. Dia negara biasa. Tapi negara mereka lebih telus, lebih mengikuti ajaran Islam lah. Dengan ajaran Islam lah. Ajaran Islam kita. Amanah. Bersih, amanah. Tapi kita ni bukan main banyak slogan. Setiap kali tukar Perdana Menteri, tukar slogan. Tapi keadaan macam tu. Keadaan bukan macam itu, makin berat. Ada yang saya sedih. Ini yang buat saya sedih. Tapi sedih pun buat macam mana dia. Ini hakikat. Kita kena terima. Kita terima negara kita ni negara pura-pura. Negara pura-pura. Negara pura-pura, jadi apa yang kita boleh buat, kita buatlah. Kita fikir, saya haraplah dia akan berakhir. Bila saya tak tahu. Tapi sikap hipokrit yang meluru ini pada saya merosakkan kita. Tak ada rasa malu, tak ada rasa bertanggungjawab. Tak ada siapa yang kata ini silap saya berhentilah. Tak ada. Tak ada peringkat mana yang mengaku salah berhenti. Bahkan dia mempertahankan. Tak ada siapa yang kata saya telah melanggar sumpah bila saya mengambil jawatan ini, saya angkat sumpah. Tapi bila benda berlaku, diam semua. Tak ada yang rasa bertanggungjawab. Pada saya ini susah kita nak ubah lah. Saya tu di Malaysia ni macam tu cakap, ada benda-benda macam pemimpin cakap tak betul. Salah satu sebabnya ialah dia ada penyokong totok ni. Yalah, penyokong cari makan lah. Dia pertahan. Tapi dia negara dia semua ada dia. Negara lain pun ada juga penyokong yang. Tapi tidak taklah. Tapi kita ni penyokong kita ni dah memutar tuli lah maknanya. Dia macam dia tak pandang kiri kanan lah. Tak pandang. Kalau itulah pemimpin tu semua disokong lah. Ini parti cari makan. Bila parti tu beri kita makan, kita harus apa saja betul lah. Bila kita berterima kasih itu berarti kita kena, kalau dia bohong kita kata tak bohong lah. Kalau dia bersalah kita kata tak salah lah. Kita pertahankan benda itu sebab kita itu asas kita cari makan. Jadi maksud saya, kalaulah kita nak ubah nilai ni, saya mesti bermula di sekolah-sekolah, di kelas-kelas agama, atau kursus-kursus. Tapi kita banyak kursus. Tapi kursus kita ni macam tu juga. Yang mengajar pun tak ikut juga. Ini susah. Nilai kita nak ubah ni susah. Jadi sebab itu saya rasa kita terpaksa macam ni lah dia. Kena ubah banyak lah. Kita terpaksa sabar lah. So, dalam kes bola ni maknanya tu dulu tim Malaysia ni dinamakan Harimau Melaya. Tapi sekarang tak boleh nama Harimau Melaya saja. Tak boleh? Harimau palsu lah. False tiger. Sekarang ni saya rasa pasukan kita ada pasukan ke Malaysia?
Ada Harimau Melaya tu lah. Oh, Harimau Melaya lah. Tim yang main, yang 7 orang main tu lah. Tapi lepas ni mesti FIFA Dah kena gantung ni tak ada lah. tak ada lah. Mana dia kami balik lah orang Malaysia ni. Yang betul-betul orang Malaysia lah. Oh. Mungkin lah, mungkin itu cara yang terbaik lah. Kita start balik. Cungkil balik bakat-bakat daripada bawah tu. Tapi janganlah hendak berjaya cepat. Kita kena tahulah. Kita kena pelan-pelan. Tapi tu kalau kita lihat saya perhati jugalah sukan-sukan di negara luar tu. Dia negara tu dia hanya memberi tumpuan kepada sukan yang dia memang mahir dalam macam Kenya contohnya jarak jauh, Jamaica lari pecut, Brazil, Argentina bola. Tapi dia tumpuan. Kita ni tumpuan yang kita boleh menang sebenarnya macam pingpong, badminton. Itulah yang patut kita fokus. Yang bola ni janganlah begitu terlalu sangat sampai tapi dia keterlaluan. Dia bola ni dia yang susah ya. Dulu saya ingat masa saya awal-awal berkecimpung dalam politik. Semua orang politik nak jadi presiden. Ya, presiden bola. Kat negeri dia. Kat negeri. Jadi satu masa dulu ada cadangan daripada saya rasa Allahyarham Tunku Abdul Rahman pun ada pernah berkata, dia kata boleh tak kita jangan bagi orang politik terlibat sangat dalam bola sepak, jaga bola, persatuan bola ni. Tapi masa tu Dan alasan yang diberi mengapa orang politik perlu terlibat dalam bola sepak ialah kerana duit tak cukup, duit sponsorship untuk memastikan membiayai pasukan lah. Pasukan tak cukup. Jadi yang ada duit orang politik. Lah. Jadi itulah alasan yang kononnya ambil orang politik tu. Dibenarkan tu. Lepas orang politik, tapi orang politik ada orang, tapi tak sebanyak orang istana misalnya. Jadi ada juga istana-istana yang terlibat dalam bola sepak. Jadi duit ni mungkin punca. Punca. Kalau kita ikut bola sepak negeri Jepun misalnya, macam dia cakap lah, dia nak jayakan liga bola sepak Jepun ni, dia mula dengan 4 pasukan je. Kita berapa? Kalau 14 negeri, 14 lagi. Betul kelab-kelab lagi. Jepun dia mula hanya dengan syarikat-syarikat yang boleh dibiayai yang boleh membiayai pasukan tu lah. Pasukan itu. Misalnya Mitsubishi ambil satu. Toyota ambil satu. Ataupun contohnya lah syarikat perkapalan ini ambil satu. Jadi mula-mula dia start begitu. Dan mereka mengambil lah jurulatih yang masyhur daripada Brazil, daripada Perancis. Arsene Wenger pernah menjadi pelatih di Jepun. Zico. Jadi mereka beri tumpuan begitu. Maka selepas 20 tahun Liga Jepun begitu meningkat dan peringkat mereka dapat sampai ke peringkat dunia. Tapi itulah cara dia buat kerja, prosesnya. Dia ada plan, dia ada perancangan. Plan yang satu. Kita ada perancangan, tapi perancangan nak cepat kaya. Kita nak cepat, skim cepat kaya. Kita banyak skim cepat kaya, skim cepat mudah, skim semua nak skim cepat menang ni lah. Ini skim cepat menang. Jadi mungkin kita ni, yalah. Tapi inilah nasib kita ni. Kita cakap benda lain boleh ke? Selain daripada bola sepak. Saya nak cakap politik sikit. Terakhir tu. Hari ini juga Taqiyuddin dia kata pasal bola ni dia mencadangkan supaya ditubuhkan RCI. Datuk setuju RCI ni? RCI? Untuk siasat semua keseluruhan kemelut ni. Macam mana boleh timbul tiap dokumen palsu, macam mana semua kali lah. Malaysia ni buat apa pun tak selesai ni. Tak selesai. Dia bukan benda tu kita nak buat apa. Kita yang masalah Malaysia ni konsep kuasa itu sendiri. RCI, siapa lantik RCI? Jadi kalau orang yang lantik tu orang tu yang disokong oleh orang ni, maka keputusannya akan secucuk dengan yang rendah. Bukan rakyat yang lantik RCI. Saya semua RCI, MCI, TCI saya tak percaya apa dah. Dia buat apa-apa ditentukan oleh orang yang memerlukan keputusan macam mana.
Misalnya saya hendak keputusan, katalah siasatan, kita contohnya, mari kita buat siasatan mengenai podcast di Malaysia. Saya lantik Syahabuddin Hussein sebagai pengurusi untuk mencari kelemahan dan yang mana baik. Syahabuddin cuba buat recommendation, memihak kepada Zaid Ibrahim Podcast. Inilah kita kawan. Inilah podcast yang paling terbaik sekali. Macam inilah macam jadi. Itulah RCI. Inilah jadi RCI. Jadi saya rasa tak payah RCI lah. Persoalan yang perlu ditanya di Parlimen ialah, misalnya kalau nak tahu, tak payah RCI lah. Siapa yang punca penipuan bola sepak? Siapa? 7 pemain ni. Cari. Tapi kita tak boleh tanya macam tu, nanti kena charge pula. Akta hasutan lah. Parlimen boleh lah, ahli Parlimen tanya. Ahli Parlimen akta hasutan dia boleh guna juga. Boleh juga. Boleh. Jadi akta hasutan ni saya kata dulu kepada Abang Wah, Anwar Ibrahim ni sahabat saya yang paling rapat. Janji palsu juga akta hasutan ni. Dulu janji nak. Saya kata dekat Anwar dulu, kalaulah kita nak negara kita ni bersih dan hidup semula, kita kena buang akta hasutan. Kerana akta hasutan melarang rakyat bersuara. Tapi masuk majlis Abang Wah kita 3R, bukan saja 1R, ditambah 2 lagi. Jadi sebab itu, bila kita tak boleh bercakap pasal itu, pasal ini, pasal itu, pasal ini, masalah negara tidak akan selesai. Buatlah RCI, BCI, tak boleh buat. Apa-apa I lah. Apa-apa I, tak payahlah. Beranikan diri dalam Parlimen ke di luar Parlimen, tanya siapa, buat siapa, tuduh siapa, buat, keluarkan bukti semua. Dan kalau kita berani buat begitu, bolehlah. Kalau tak berani buat begitu, tak payah buat berani lah. Kita selesa macam ni. Tapi macam Datuk sebut tadi, kita punya Datuk kata kalau benda ni berlaku di Jepun, orang yang terbabit tu dah letak jabatan. Tapi di Malaysia nampak susah benda tu berlaku. Bagaimana kita nak mendidik pemimpin ni supaya dia ada perasaan macam itu? Sebab dia bukan perasaan tu satu, itu satu segi perspektif moral dia. Tapi kalau di Jepun, kita akan tahu, tak payah RCI, siapa yang buat skandal ni. Akhbar akan keluar. Akhbar akan dah siasat dan siapa dalangnya, siapa yang cadang, siapa cadang. Di Jepun. Dan orang yang mengeluarkan, yang korek semua ni, tidak akan dituduh. Tak akan masuk jail. Tak ada. Dia tak ada akta hasutan. Dia tak ada akta hasutan. Jadi bila tak ada akta hasutan, orang berani. Ya. Bila orang berani, maka jelmalah ketelusan itu. Kebenaran semua tu. Kebenaran. Tapi kita takut. Kita takut kepada kebenaran. Sebab takut akta hasutan. Takut akta hasutan, takut masuk jail, takut macam-macam lah. Jadi kita terpaksa hidup dalam kepalsuan. Palsu lagi, banyak. Palsu lagi. Banyak sangat palsu. Jadi itulah nasib kita dan nasib. Malaysia ni banyak sangat palsu tu. Banyak palsu sebab kita tidak mahu kebenaran. Kita suka kepalsuan. Kita negara Islam aja. Masyarakat Islam, madani lah. Aku pening dah madani ni. Kalau kemadani itu bukan kebenaran, apa benda dia? Kalau isu bola sepak kita tak tahu sebab punca. Yang peliknya untuk Madani, saya imbas sikit lah. Madani yang peliknya, ketua pengarah JACOM sendiri, saya ingat 2-3 minggu lepas lah dia kata rakyat sendiri tak faham Madani ni, dan dia sendiri susah nak explain. Saya fikir kalau JACOM pun tak faham Madani ni, macam mana? Dia susah nak explain. Dia tak faham. Dia pun tak faham. Dia Madani ni tak susah, saya pun faham dengan arti sebenar lah, tapi arti politik ni lain. Kalau arti sebenar, kita cakap mesti betul, kita mesti ada etika, kita cakap benar, kita orang Islam, tak kita bohong. Jadi misalnya kalau kita kata semua wakil rakyat perlu dapat peruntukan yang sama, kita bagilah. Itu tanda Madani. Madani bukan penjelasan, Madani mestilah tindakan. Bila orang tengok, inilah Madani. Misalnya, bawalah untuk Madani. Tapi bila Madani itu slogan, tak ada siapa faham lah. Dan slogan ni kadang-kadang dipusing, dibombastikkan macam-macam lah. Ya memang. Bila konsep itu tak jelas, kita tidak perjelaskan, maka kita boleh pusing bila-bila masa lah.
mengikut kesesuaian politik. Ya. Jadi deh juga politik sikit boleh tak ini. Saya dah letih dengan bola sepak ni. Satu isu lah politik dia. Sabah ke apa. Sabah lah tu. Awak ni macam tak nak cakap pasal Sabah. Kita pasal Sabah lah. Sabah. Dah bubar parlimen. Sabah ni Dewan negeri dah bubar. Jadi dia sokong lagi ke Haji Ji yang tak nak cakap ni. Saya rasa tu apabila DUN dibubarkan, apabila Haji Ji tu daripada parti dia GRS tu, dua parti dah keluar daripada GRS, dan tapi daripada STAR tu 5 adun tu dia masuk GRS. Mana dia akan bertanding GRS lah. Dan STAR kata tu di kawasan tu akan letak calon dia juga. Jadi akan banyak penjuru lah. Jadi selama ni kalau kita tengok GRS ni akan berlaga dengan BN saja. Kali ni dia mungkin berlaga dengan STAR, mungkin dengan SCPP, makan banyak lah. Jadi saya rasa yang dapat keuntungan ialah warisan lah. Warisan? Pada bacaan pada ketika inilah. UMNO? Dia jangan main-main dia. Saya ni UMNO dia. UMNO ni tu dia akan berlaga dengan GPS, yang GRS. Dia akan berlaga GRS. Tapi bukankah mereka kawan? Tak, dia UMNO dia tidak bertembung dengan PH. Dan GRS tidak bertembung dengan PH, tapi UMNO akan bertemu dengan GRS. Jadi bila bertemu GRS, di tengah-tengah tu warisan masuk. Lepas tu Perikatan Nasional pula akan masuk. Jadi saya rasa akan jadi payah. Rumit, tapi bila pilihan raya ni? Belum diputuskan. Tapi saya dengar awal bulan 11. Awal bulan 11. Yang tarikh yang saya nak beritahu lah. Kalau saya pergi ke Sabah dia boleh lepas ke? taklah lepas pula. Saya kritik kadang-kadang. Tapi Datuk kritik benda yang benar, bukan benda yang palsu. Tapi elok juga kita test tu. Macam kita pergi Sabah. Tapi dia minta kita pergi Sabah tu, kita pergi tengok kawasan-kawasan yang panas lah. Yang panas lah. Yang macam 50-50. Kalau pergi tengok kawasan Syafi'i Abdal, itulah tu menang. Itu sure dia menang. Ataupun pergi tengok kawasan Bong Kena Bertangan tu dia menang. Kawasan Haji Ji pun ada tu menang. Saya nak yang 50-50 ni. Kalau dia boleh tolong aturkan. Tapi kalau nak pergi, saya ingat selepas diumumkan pembubaran tu, dia apa nama calon baru sedap. Baru kita tahu bulan 11 lah. Saya dengar penamaan calon 1 bulan 11, pengundian 15 bulan 11. Yang saya dengar. Jadi kita pergi tengah-tengah tu lah. Tengah-tengah tu. Jadi kita dah tahu siapa bertanding, kita tahulah. Barulah kita seronok sikit. Tapi kalau kita kena blacklist, boleh check dulu tak? Immigration boleh check juga sebenarnya. Jadi dia tolong check lah. Tapi kadang-kadang dia tak mungkin juga bila sampai ke airport baru kita tahu. Nanti tiket saya macam mana? Tak apa, kira burn lah. Itu kira sedekah kepada kerajaan lah. Jangan. Saya menyeru kepada Sabah, kalau nak sekat awal-awal kan, tak habis duit. Jangan sekat bila dah sampai ke airport. Sekat bila dah sampai ke airport. Sampai airport KK baru dia sekat. Itu not fair lah. Lepas tu bila dia sekat, bila kita nak balik tu flight tak ada pula, dah kena besok, dah kena tidur semalam pula. Tidur hotel pula. Dia better check lah, nanti kan saya kena pergi duduk hotel pula. Tapi saya rasa saya tak disekat lah. Saya rasa tidak lah. Tapi baik-baik check jugalah. Okey Ren, terima kasih lah. Kita perbualan minggu ini agak hangat sikit. Agak hangat sikit kita bercakap benda, tapi kita bercakap benar, walaupun kita bercakap yang palsu, tapi kita cakap benda yang benar. Okey, terima kasih. Okey Ren.